Tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Ensiklopedia Kematian, Hari Kiamat dan Hari Akhirat. Dan kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 44. Betul. Masih lagi di bawah tajuk bab yang ke-6, bab Sakratul Maut dan juga hal yang berkait dengannya. Muka surat 44 pada perenggan yang di tengah. Fasal, jika apa yang telah kami sebutkan jelas kebenarannya, maka ketahuilah bahawa kematian itu adalah perkara yang amat mengerikan dan merupakan bencana yang amat menakutkan, seperti minuman yang rasanya buruk dan tidak enak. Kematian itu adalah suatu yang memutuskan kenikmatan, menjauhkan ketenangan, menghimpun untuk hal yang tidak menyenangkan, perkara yang memutus persendianmu,
yang memisahkan anggota badanmu dan menghancurkan sandaranmu. Hah? 45 eh? Okey. Betul, 45. Ya. Kat saya 44. 44, 45. Hah? 44. Oh. So tak apalah, kita bacalah sikit. Tak apa, kita baca yang tadi sikit, nanti kita sambung. Kematian adalah perkara dan urusan yang besar, dan hari saat kematian datang adalah hari yang sangat besar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pagi ini kita nak tengok lagi perkara-perkara yang berkait dengan persoalan kematian. Dan kematian ini sebenarnya perkara yang sangat ataupun yang tidak disukai oleh mana-mana manusia. Tidak adalah manusia rasanya yang nak mati. Yang banyaknya tak nak mati. Yang ramainya nak mati lambat lagi. Yang ramainya nak hidup lagi lama. Tetapi ibu-ibu sekalian, ini adalah sunnah ataupun fitrah yang Allah Ta'ala buat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup pasti akan mati. Dan digambarkan tadi, kematian itu adalah perkara yang sangat mengerikan. Kadang-kadang kita tengok ada orang mati yang menakutkan. Kita tengok, kita belum mati lagi, tapi kita tengok mungkin kemalangan, mungkin dibaham binatang buas ke apa, ataupun macam MH17 kena tembak kan, mengerikan. Kita tengok pun dah rasa takut, rasa ngeri, kita rasa seram sejuk. Bayangkan orang yang mengalami kematian itu. Sebab itu saya sebut dah dalam seminggu dua kuliah-kuliah saya, dan saya ulang sekali lagi pada pagi ini. Satu hari Saidina Ali bin Abi Talib, yang merupakan menantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ditanya orang. Orang tanya dia, orang suka tanya Saidina Ali. Sebab Saidina Ali ni dia ada satu gelaran, walaupun di kalangan kita mungkin tak berapa masyhur. Yang biasa kita dengar Ali, Saidina Ali karramallahu wajhah. Allah memuliakan wajah Saidina Ali. Itu gelaran yang biasa kita dengar. Dia dapat gelaran itu sebab daripada lahir sampailah dia memeluk Islam, sekitar umur dia 9-10 tahun. Sebab kita belajar dalam sirah Nabi, Saidina Ali antara kanak-kanak terawal yang memeluk Islam. Dia masuk Islam awal, umur 9-10 tahun macam tu. Dan dari lahir sampailah umur dia 9-10 tahun sebelum masuk Islam, dia tidak pernah menyembah walau satu patung berhala sekalipun. Tak pernah. Sebab itu dia dapat gelaran itu, karramallahu wajhah. Allah muliakan wajahnya, berbanding sahabat Nabi yang lain yang pernah sembah berhala macam Saidina Umar dan sebagainya. Sebab apa dia tak sembah berhala? Sebab dia membesar dengan Rasulullah dalam satu rumah yang sama. Bila datuk Nabi Abdul Muttalib nak wafat, dia wasiat kepada anak dia Abu Talib. Abdul Muttalib kata, wahai Abu Talib, aku nak mati dah ni,
tolong jaga Muhammad ni cucu aku betul-betul. Jaga dia baik-baik macam kamu jaga anak kamu sendiri. Abu Talib tu ayah Sayyidina Ali, kan? Ali bin Abu Talib. Lalu dia ambil Nabi, dia jaga, dan Sayyidina Ali duduk serumah dengan Nabi lah. Dan dia mestilah tengok Nabi tu benda yang baik-baik, kan? Itu yang dia tak pernah sembah berhala tu. Satu lagi title dia panggil Ali Al-Hukama. Hukama maknanya Ali yang cerdik, pandai, yang bijaksana, yang genius, yang otak dia bergeliga. Itu gelaran dia. Tapi itu tak apa popular lah. Di Malaysia ni paling popular tongkat Ali dengan kacik Fatimah. Pandai pula dia regu benda tu, kan? Hebat orang Melayu kita. Jadi nak sebut satu hari orang tanya Sayyidina Ali satu soalan, tapi dalam satu soalan tu ada dua soalan. Pening dah. Maknanya orang tanya tu pun hebat lah. Soalan dia apa? Wahai Ali, dalam dunia ni, ataupun ditanya, wahai Ali, apa benda yang susah dan paling susah? Satu soalan tapi ada dua soalan. Apa benda yang susah dan paling susah? Susah satu bab, paling susah lagi susah daripada susah. Macam suka dengan paling suka. Kita ada anak 5 orang, semua kita suka, kan? Paling suka nombor sekian. Mesti ada paling. So soalan dia, apa yang susah dan paling susah? Sayyidina Ali jawab, yang susah itu ialah alam barzakh atau kematian. Mati itu susah. Ni yang kita bincang pagi ni. Mengerikan, menakutkan, dahsyat, macam minuman yang tidak sedap, minuman yang tak sedap nak kita minum. Ali kata yang susah ialah mati atau alam barzakh. Na'udzubillah. Alam barzakh tu kalau silap gaya, Nabi kata boleh jadi kawah api neraka, dengan sempit, dengan gelap, dengan kalajengking, dengan ular, dengan apa semua sekali. Na'udzubillah. Itu susah dah. Mati itu sendiri susah. Tetapi kata Sayyidina Ali, yang paling susah ialah bila mati masuk dalam kubur tidak bawa bekalan. Itu paling susah. Boleh dapat. Mati itu susah dah, tapi paling susah bila masuk kubur tak ada preparation, tak ada bekalan yang kita nak bawa, tak ada benda yang kita nak siapkan untuk prepare tempoh transit dalam alam barzakh. Alam barzakh atau alam kubur itu dipanggil tempat transit sementara menunggu hari kiamat. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini yang sedang kita buat, iaitu kita sedang menyiapkan bekalan. Tak kira lah ibu-ibu sekalian, bekalan itu bekalan yang kecil, bekalan yang besar, bekalan yang wajib. Benda-benda wajib itu kita kena jaga elok-elok, atau bekalan-bekalan yang dipanggil sunat, amalan-amalan sunat yang elok kita buat, yang digalakkan kita buat, walaupun benda tu kadang-kadang kita rasa macam kecil saja. Itu pada kita, pada Allah kita tak tahu. Apa contoh kecil? Nak makan baca bismillah, kecil. Benda tu simple saja, tu pun tak baca tak? Kan kadang terlupalah apa. Nak pakai kasut baca bismillah, nak pakai baju seluar pakai bismillah, baca bismillah. Benda kecil aja. Kita rasa kecil, tapi mungkin pada sisi Allah benda tu besar. Atau boleh jadi sebaliknya, kita rasa benda ibadah kita buat tu besar dah. Kita pergi haji umpamanya tak, besar kita rasa.
atau kita sedekah RM1,000 dalam surau masjid. Tapi mungkin pada sisi Allah benda tu kecil, kita tak tahu. Jadi ulama pula bincang, disebabkan kita tak tahu penilaian sebenarnya pada sisi Allah, setiap ibadah yang kita buat itu besar atau kecil pada sisi Allah, disebabkan tak tahu dan tak pernah pun ada malaikat yang hantar laporan audit kepada kita setiap 31 Disember, tak ada. Maka disebabkan itu, buatlah apa saja kebaikan dan jangan meremehkan kebaikan yang orang lain buat. Kadang-kadang kita tengok orang sebelah sedekah RM1, kita remehkan. Kan, kita kata makcik ni handbag mahal, sedekah RM1 aja. Handbag memang mahal, dalam tu ada RM1 je. Nak buat macam mana? Kan? Jadi RM1 ke RM2 ke, jangan diremeh. Sebab pada sisi Allah kita tak tahu kan. Jadi sebab tu dia kata tadi, Saidina Ali kata yang paling susah bila mati tak bawa bekalan, tak prepare bekalan. Sebab Nabi dah ajar dah, kita hidup atas dunia ni seperti musafir. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil. Nabi kata kamu kena hidup atas dunia macam orang yang berdagang atau macam orang yang bermusafir. Sifat utama orang yang musafir mesti ada bekalan. Itu sifat utama musafir. Katalah cuti sekolah nanti kita nak balik kampung 3 hari. Balik kampung tu musafir, mesti ada bekalan tak? Baju pakainya selama 3-4 hari, duit belanjanya, duit minyak kereta, duit tol, itu bekalan. Jadi kita hidup atas dunia ni musafir. Kita nak musafir ke mana? Ke alam barzah. Kita nak musafir ke akhirat. Maka siapkan bekalan. Dan saya dan mungkin asatizah lain, ustaz-ustazah yang lain, banyak kali dah menyebut bekalan yang kita kena siapkan ini hanya boleh dibuat semasa kita masih hidup sahaja. Tumpang orang kata tengah hidup ni kan, nanti bila dah mati kita tak boleh buat lagi dah. Kita nak datang kuliah duha pagi ni masih hidup aja. Kita nak sembahyang subuh pun masih hidup saja. Nak baca Quran, nak berzikir, nak selawat, nak itu, nak ini, semuanya di saat kita masih ada nyawa. Bila dah mati, masuk dalam kubur, kita tak boleh buat apa-apa lagi. Dan saya pernah pesan dalam kuliah yang lepas, saya rasa pesanan daripada arwah Tuan Guru Datuk Ismail Qamus. Dia kata hidup kita sekarang ni yang masih hidup ni, kita kena pulun ibadah untuk diri kita masing-masing. Kita kena pulun ibadah untuk diri kita masing-masing. Jangan, kata almarhum Tuan Guru, mengharapkan pada waris selepas kita mati. Lepas kita mati, jangan mengharap sangat pada waris yang hidup. Tak apa ustaz, besok saya mati anak ada 7 ustaz, bolehlah dia hantar Yasin. Bolehlah dia hantar, tapi berapa kali budak-budak tu nak hantar Yasin? Tiap-tiap minggu dia nak baca Yasin, macam tak ada harapan. Kan? Memang tak ada punya. Dia nak pergi kubur, hari-hari pergi kubur, memang tak lah. Sebab kita kena ingat, waris yang hidup pun kerja dia banyak. Dia ada keluarga, dia ada kerja nak cari duit. Ni bulan 10 dah masuk, nak start dah bayar kereta balik. Kan? 6 bulan dah honeymoon tak bayar. Jadi banyak kerja kan waris. Jadi jangan harap sangat. Sebab orang hidup ni kerja dia banyak. Covid lagi kan, nak dihadap macam-macam. Jadi almarhum Tuan Guru pesan, buatlah pulun untuk diri kita elok-elok. Takut dah masuk dalam kubur ni,
ramai yang akan menyesal. Na'udzubillah. Baik, tadi disebut maknanya kematian tu sangat mengerikan, sangat dahsyat, yang memutuskan kenikmatan dunia. Nikmat dunia ni dah tak ada dah. Sebab itu orang yang mati dipanggil meninggal dunia. Kan? Meninggal dunia. Siapa meninggal hari ni? Orang kata tak? Meninggalkan dunia. Dunia ni dia dah tak ada. Dia telah dihijrahkan dan dipindahkan ke alam barzakh. Atau orang Melayu sebut alam kubur. Jadi mati itu dia akan memutuskan kita dengan dunia. Baik, perenggan yang berikutnya. Dikisahkan bahawa saat sakitnya Ar-Rasyid semakin parah, maka dihadirkan seorang tabib yang hebat dari Parsi. Persia tu Parsi lah, Rom. Parsi Iran, maaf, Iran. Maka sang tabib meminta kepada orang yang ada sekitarnya untuk memperlihatkan air seni Ar-Rasyid kepadanya, dan air seni orang-orang yang sakit serta orang yang sihat. Maka dihadirkanlah kepadanya botol yang berisi dengan air seni, sampai ia melihat botol yang berisi air seni Ar-Rasyid. Maka ia berkata, katakanlah kepada pemilik air seni ini untuk berwasiat, kerana kekuatan dirinya telah hilang dan kematiannya telah memanggil. Ketika diperlihatkan kepadanya air seni yang lain, dia diam sejenak, lalu pergi kepada Ar-Rasyid berputus asa terhadap kesembuhan dirinya. Lalu ia bersajak, sesungguhnya tabib itu meskipun pandai mengobati dengan pelbagai keahlian dan ramuannya, ternyata ia tidak mampu menolak ajal yang datang menjelang. Ia pun bisa mati terkena penyakit yang pernah ia obati sendiri. Orang yang mengobati dan yang diobati, yang membuat obat, yang menjual obat dan yang memilikinya, semuanya pasti akan mati. Baik, yang saya tak faham dalam ni, air seni itu apa? Itu saya tak tahu. Tapi bahasa mudah dia ginilah, kita ambil kesimpulan ceritanya tu. Di saat Ar-Rasyid ni, seorang pemimpin agung pada masa itu, sedang tenat lah kita panggil tak. Dia panggil tabib. Zaman-zaman dulu kan dia panggil tabib kan, tabib. Orang Melayu kata tabib, dia asalnya tabib. Tabib tu bahasa Arab, maknanya doktor. Jadi, tapi yang biasa guna tabib ni orang Cina kan. Oh, air kencing. Oh, mungkin. Oh, dekat situ dia tulis air kencing Yalah, maksud dia mungkin gini. Dikumpulkan semua air kencing orang sihat dengan Ar-Rasyid tadi. Dan tabib tu tengok satu-satu berdasarkan ilmu kedoktoran dia. Bila dia tengok air kencing Ar-Rasyid ni, dia kata, kawan ni tak lama dah ni. Macam itulah gambaran. Dia bukan Tuhan, tapi dia bercakap based on ilmu dia lah. Sebagai doktor kan. Kan doktor dia ada kepakaran itu. Dia bukan Tuhan, tapi dia ada kepakaran. Macam arwah kakak ipar saya, isteri Ustaz Alim Nasir yang meninggal pagi raya haji tu lah. 2 minggu sebelum meninggal tu saya pergi ziarah, dan hari saya pergi ziarah tu doktor beritahu. Doktor beritahu ke abang saya lah. Abang saya cerita ke saya. Doktor kata, Ustaz kena prepare. Kalau saya tengok kondisi ni, isteri Ustaz ni secara adatnya mengikut ilmu saya, Ustaz, tak lama dah. Doktor beritahu. Dan isteri Ustaz ni dia duduk dalam kondisi DIL, dia panggil death in line. Betul ke sebutannya tu? Kan? Death in line. Maknanya bahasa kasar dia queue nak mati. Menunggu giliran nak mati, Ustaz. Jadi Ustaz prepare. Paling tinggi Ustaz 2-3 minggu je. Doktor beritahu. Yalah, sebab dia doktor, dia ada ilmu, dia bukan Tuhan.
kita nak percaya tak percaya cakap doktor terpulang, tapi berdasarkan pengalaman dia kita terimalah sedikit sebanyak lah. At least bila doktor kata prepare, ada tempoh bagian-bagian, mana waris-waris tu adalah ruang nak prepare, orang kata fizikal dan mental. Jadi taklah terkejut sangat bila meninggal pagi Jumaat tu, kan? Jadi ini yang tabib ni bagi tahu ni. Nah, dia kata walaupun kau pemimpin agung, walaupun kau ni hebat, doktor sekalipun, mati ni tak ada siapa pun boleh tolak. Ibu-ibu sekalian, jangan kata mati, sakit pun, doktor pakar saraf pun sakit saraf tau. Nampak? Dia pakar saraf, dia pun sakit saraf. Semalam saya pergi klinik, jumpa satu doktor. Sebab saya ni ada penyakit baru, bukan penyakit lah kan, 2-3 minggu ni saya macam terawang-awangan di alam maya. Dia tak terapung, dia tak berpijak di bumi nyata, kan? Dia macam tak stabil, macam tu. Jadi doktor yang saya jumpa ni anak murid lah. Jadi dia pun cek darah apa semua. Tapi bagus doktor ni, sebab dia kait dengan agama tu banyak kan. Dia pula bersyarah kat kita pula. Jadi doktor ni, dia sendiri pun ada sakit tu, walaupun dia doktor. Dia ada buasir, sekarang ni dia kanser pula. Dia doktor kanser, kan. Jadi tapi dia bagus. Kalau jumpa dia tu 15-20 minit, kadang setengah jam dalam tangan lah. Lama. Dia menyembang banyak, cerita pengalaman. Dia kata, Ustaz jadi macam ni, Ustaz syukur pada Allah. Saya pula kena ceramah semalam. Ustaz kena syukur pada Allah. Sebab apa Ustaz? Sebab Allah sayang kita Ustaz. Dia bagi signal dulu. Dia jadi macam pening-pening sikit kan. Signal lah. Ada orang Ustaz tak ada signal, terus collapse. Tapi Allah sayang Ustaz. Allah ni sangat baik, dia signalkan kita dulu. Macam kita nak demam lah kan, ada tanda nak demam. Macam ibu-ibu dulu nak bersalin kan, dia bukan terus beranak begitu je, dia ada tanda kan. Allah bagi signal, sakit lah, air ketuban lah, apalah. Sayangnya Allah, baiknya Allah pada kita. Jadi tabib tadi ni siap bersyair bagai. Dia kata yang buat ubat, yang jual ubat, yang bagi orang makan ubat, semua akan mati. Dan kematian itu benda yang pasti. Cuma Islam ajar kita kaedah. Bukanlah berserah saja bulat-bulat dalam hidup ni, tak buat apa-apa, lantak Ustaz, kita nak mati pun. Bukan macam tu kan. Tapi Islam ajar kita jaga kesihatan, jaga pemakanan, jaga keselamatan, jaga itu, jaga ini. Tawakal dengan Allah, usaha pun jalan, ikhtiar pun jalan, tawakal pun kena naik juga. Itu Islam ajar kita. Jadi nak sebut cerita tadi tu, walaupun dia bawa air kencing ke apa tadi ni, maknanya dia nak sebut bila tabib tu tengok, yalah apa-apa hal pun kita pun periksa air kencing juga kan. Kalau nak cek kolesterol, nak cek apa semua pun, the whole body kita punya penyakit ni pun dia ambil darah dengan air kencing tu lah. Baik, sambung bacaan. Dan sebuah berita sampai kepadanya bahawa manusia gempar dengan kematiannya. Maka ia meminta untuk didatangkan seekor keldai, dan ia memerintahkan agar dirinya dinaikkan atas keldai itu. Kemudian kedua pahanya melorot. Lalu ia berkata, turunkan aku. Benar orang-orang yang gempar. Lalu ia meminta untuk didatangkan kain kafan kepadanya, sehingga ia memilih kain yang menarik baginya. Kemudian ia memerintahkan untuk menggali kubur di depan rumahnya. Lalu ia melongok di dalamnya, masuk dalam kubur itu, dan berkata dengan mengambil ayat Quran surah Al-Haqqah, surah 69 ayat 28-29.
ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku, kekuasaanku telah hilang daripadaku. Baik. Lalu ada satu orang, saya tak pasti yang masuk dalam kubur ni tabib tu ke siapa, saya tak tahu. Kan? Sebab jalan cerita dia macam tersekat-sekat sikit. Tapi kita ambil iktibar dia, katalah tabib tu lah, kita kata tak. Dia naik atas himar, kemudian diturun balik, disuruh orang gali kubur depan rumah dia, dia ambil kain kapan, dia masuk dalam kubur tu. Bukan dia tahu dia nak mati tak, dia saja masuk sambil dia baca ayat 28 29 Al-Haqqah tadi, nak mentazkirahkan orang yang ada kat situ tentang kematian. Halaka anni sultaniyah, tak ada dah hari ni kuasa yang aku ada, semua dah habis. Bila mati ni semua akan terputus. Ma aghna anni maliyah, harta benda pun tak boleh buat apa-apa. Sebab itu harta yang boleh menyelamatkan kita ialah harta benda, wang ringgit yang kita beri, yang kita infak, yang kita wakaf, yang kita hadiahkan, yang kita belanjakan, yang kita apa, kita infak. Itu yang nak cover kita dalam alam barzah nanti, dalam alam kubur nanti. Sebab itu ibu-ibu sekalian, amalan sedekah ni amalan yang hebat pada sisi agama, amalan yang sangat hebat. Walaupun sikit, walau banyak, infaklah. Di luar sana ramai lagi manusia yang susah. Kalau kita rasa kita susah, ada lagi ramai yang sangat susah. Susah. Kan? Jadi kita infaklah, belanja ke apa kan, pergi kedai makan, kalau ada orang-orang kita kenal, kita bayarkan. Sekali-sekala lah. Kalau rajin-rajin bayar pun bagus tak? Kalau duit banyak lah. Sesekala kita bayar. Saya singgah makan di restoran Taqwa, Seksyen 7 Shah Alam, dekat situlah kan. Saya pergi makan, pergi ziarah anak itu hari Sabtu lepas. Lepas makan tu saya pergi solat. Sebelum saya pergi solat kat surau dalam kedai makan tu, Zuhur kan, ada suami isteri masuk. Yang isteri dia memandang-mandang kat kita je. Saya pun tak apa cam sangat, tapi rasa macam anak-anak murid kita lah. Saya keluar surau, semayang, tengok diorang dah tak ada dah. Masa nak bayar, mamak tu kata, yang meja depan ni tolong bayar. Banyak pula saya makan hari tu. Kan? Maknanya banyak pahala dia lah. Kan? Saya pun tak tahu siapa, kita doa Allah berkatkan rezeki dia lah, insya-Allah dah. Jadi ialah kadang kita bayar orang, lepas tu orang bayar kita. Allah buat gitulah pusingan dia tu. Kan, jadi apa pun ibu-ibu sekalian, harta benda ni kalau salah penyelenggaraan dia, dia akan menyusahkan kita di alam barzah besok. Nauzubillah. Baik, sambung lagi bacaan. Lalu apa dugaanmu? Semoga Allah merahmatimu dengan sebuah lubang yang pasti engkau akan masuk ke dalamnya, yang menghilangkan keindahan dan keelokanmu, merubah pandangan dan penglihatanmu, menghapus bentuk dan keindahanmu, yang menghalangimu untuk berkumpul dan berkomunikasi, mengembalikanmu setelah kenikmatan dan kekayaan, setelah kekuasaan dan kemampuan, dan setelah kecongkakan dan kemuliaan kepada keadaan yang engkau telah mendahului orang yang paling engkau cintai, yang paling engkau sayangi. Engkau dicampakkan pada sebuah lubang di dalam tanah yang sempit, yang gelap gulita, yang terkurung oleh batu dan kerikil, dimakan ulat dan haiwan berbisa. Kemudian engkau akan hilang bercampur dengan debu, menjadi tanah yang diinjak-injak.
menjadi perabutan dari tanah itu dibuat dari dirimu, dan engkau digunakan untuk membangunkan tembok atau diguna untuk tempat menampung air atau tungku api. Jadi dia nak sebut dalam perenggan ini, itulah kita besok dihumban, dicampak ke dalam liang lahat, balik pada asal kita menjadi tanah. Dan benda-benda macam ni, ibu-ibu sekalian, adalah ubat untuk hati kita, ubat untuk merawat hati. Berdasarkan hadis Nabi SAW, antaranya Nabi suruh kita ziarah orang yang nak mati atau ziarah tanah perkuburan. Itu orang kata untuk inilah hati kita kan. Sebab hati kita ni kadang-kadang dia nakal, kadang-kadang dia lajak dengan dunia itu terlebih. Hati kita ni kadang-kadang dia terlupa akhirat, dia terlupa nikmat-nikmat Allah yang terlalu banyak, tetapi dia asyik ingat benda yang dia tak dapat. Benda yang dia dapat sebanyak-banyak dia lupa. Kadang-kadang sifat manusia ni, dia berdoa kan, dia minta dekat Allah, yang tak dapat tu dia riuh je, yang dapat dia tak syukur. Sedar tak ibu-ibu sekalian, banyak benda dalam hidup ni yang kita tak pernah minta pun sebenarnya, tapi Allah bagi. Yang itu kita tak ada pula nak bersyukur. Apa benda yang kita tak pernah minta? Hari-hari matahari terbit, kita tak pernah minta pun. Saya tak tahulah kalau ibu-ibu ada minta, ya Allah besok naiklah matahari ya Allah. Ada? Jujur lah, ada? Tak ada kan? Atau kita minta oksigen, ada? Tak ada. Tak pernah minta pun oksigen. Tahu-tahu jaga-jaga menapis macam tu je kan. Tak pernah minta oksigen, tak pernah minta cahaya matahari, tak pernah minta datangnya malam, tak pernah minta pun besok pagi nak bangkit bagi hidup, tapi Allah bagi. Kita tak pernah minta pun selera makan, Allah bagi. Makan sampai tak ingat orang belakang kan, punya kuat selera kita. Jadi banyak benda ibu-ibu sekalian yang nikmat Allah ni yang kita kena hargai. Sebab itu poin besarnya kita pagi ni, sementara hidup ni ambillah peluang. Itu je kita dah sebut berulang-ulang kali. Dan saya ada cerita satu kisah beberapa tempat tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Saya nak ulang sikit je pagi ni, ambil pengajaran. Malam ni, hari Khamis malam Jumaat. Khamis ni minggu pertama lah, Khamis yang pertama. Malam ni jadual saya di Surau Ikhwan, Desa Bakti, Selayang, dekat Pasar Borong. Kuliah situ memang bau ikan je kan, sebelah Pasar Borong. 2 minggu lepas AJK ada WhatsApp, dia kata, Ustaz, kita kehilangan seorang jamaah surau, Tuan Haji sekian-sekian. Saya kata, ada gambar tak? Sebab nama ni kita tak cam sangat. Saya kata, kalau gambar mungkin kenal. Lalu dia pun hantar gambar, rupanya bendahari. Saya kata, oh ini kenal sangat lah, sebab Ustaz paling rapat dengan bendahari. Itu cerita dia. Kalau tengah kuliah bendahari tak nampak, risau juga dibuatnya. Melawaknya tu. Jadi rupanya yang meninggal tu bendahari. Saya kenal sangat-sangat lah. Ialah bendahari kan. Lepas saya kuliah, Isyak tu, lepas habis Isyak solat, dia pun datang bagi sampul sagu hati tu. Lepas tu dia akan iring kita turun tangga surau. Surau kan, berdiri dulu kat tangga tu. Saya akan ingat tiap-tiap bulan macam tu. Dah berapa tahun dah saya mengajar situ. Dia akan berdiri depan tangga tu, kereta kita depan tu je. Dia berdiri depan tangga, dia menyembang kejap 2-3 minit. Dia sembang dia 2, satu bola, satu politik. Itu je.
Dia tunjuk ada satu haji tu jalan kan, ustaz, itu hati-hati ustaz, pak haji tu penyokong Liverpool. Pasal dia tahu kita Manchester kan. Jadi itu Liverpool ustaz. Dia kenal semua geng surau, penyokong apa kan. Dia pun kaki bola. Rupanya awal September baru ni, awal bulan itulah last saya jumpa dia. Kita pun tak tahu. Last saya jumpa, last saya sembang, last saya jumpa dia. Tetapi yang saya nak sebutnya ialah cara dia meninggal. Pada saya, insya-Allah itu mati yang baik lah. Saya tanya AJK, dia meninggal sebab apa? Dia kata, ustaz, kami jumpa arwah pukul 3:30 pagi ustaz, dalam surau. Seorang diri berjubah di atas sejadah. 3:30 pagi. Dia mati dalam surau 3:30 pagi. Agak-agak buat apa pukul 3:30 pagi? Kan? Mestilah munajat, baca Quran, semayang taubat ke apa. Masa itu dia meninggal, ibu-ibu sekalian. Geng surau. Sebab tu saya kata, kita ni dah tengok depan mata kita banyak dah kematian yang baik macam tu kan. Kematian yang tak apa cantik pun kita dah jumpa banyak dah. Jadi itu Islam ajar kita, ambil iktibar, ambil pengajaran. Bila dah meninggal macam itu, tak ada dah lah. Malam ni saya kuliah, tak ada dah lah. Dia duduk atas kursi belah kanan macam ni. Malam ni saya kuliah, saya tengok situ kursi kosong je. Tak ada dah. Kan? Dah meninggal hampir 3 minggu. Jadi nak sebut, bila dah mati ni ibu sekalian, ruang itu sudah tidak ada. Jadi apa yang kita ada hari ini, syukur, alhamdulillah, terima kasih pada Allah. Banyakkan istighfar, banyakkan baca Quran, satu lagi banyakkan selawat. Ini ulama pesan. Ulama pesan macam ni, sejauh mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diukur dengan sebanyak mana kita baca Quran tiap-tiap hari. Saya ulang sekali lagi. Sejauh mana kecintaan kita kepada Allah diukur dengan sebanyak mana kita baca Quran setiap hari. Atau dalam lain perkataan, lagi banyak baca Quran, lagi tanda kita sayang pada Allah tu lagi kuat. Mungkin ada orang akan pertikai, macam mana ustaz orang yang tak pandai baca Quran? Kan? Macam arwah mak saya tak pandai baca Quran. Dia tak, bukan baca Quran je, membaca pun tak erti. Beli surat khabar tu nak balut nasi lemak je. Kan? Meniaga nasi lemak. Baca haram tak tahu pun, memang tak erti. Jadi macam mana orang tak erti baca Quran ustaz nak mencintai Allah? Ini ulama letak salah satu cabang kecintaan kita pada Allah diukur dengan banyaknya membaca Quran. Tapi bukan itu aja. Cinta Allah tu banyaklah, kita ikut arahan dia semua. Cuma main dia punya hardcore dia ialah Quran. Sebab Quran itu kalam Allah. Sebab itu ulama sebut macam ni pula. Kalau kamu nak bercakap dengan Allah, itu dalam sembahyang. Kalau Allah nak bercakap dengan kamu, itu dalam Quran. Boleh faham? Dalam sembahyang kita bercakap dengan Allah sebenarnya. Kan? Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, pada Engkau lah kami sembah, Engkau lah kami tak tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan lurus ya Allah. Dalam solat ni kita bercakap dengan Allah. Tapi kalau nak Allah bercakap dengan kita, ulama kata baca Quran. Quran tu Allah bercakap dengan kita pula. Ibaratnya macam itu. Jadi
Saya pesan ke diri saya dan ibu-ibu kita semua yang menonton juga, baca Quran sebaik, sebanyak, semampu yang mungkin. Walaupun betul Allah sebut dalam Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah oleh kamu apa yang mudah daripada Quran. Memang Allah sebut gitu. Tapi ulama pula dia atur itu SOP, penanda aras kecintaan kita pada Allah, sebab Quran itu adalah kalam Allah, bukan kalam Nabi, bukan kalam manusia, tapi dipanggil kalam Allah. Bahasa mudah dia cakap Allah. Itu nombor satu. Yang kedua, kata ulama, kecintaan kita kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam diukur dengan banyaknya kita berselawat ke atas baginda. Sebab tu saya pesan tadi, dua benda ni jangan tinggal, termasuk istighfar. Baca Quran jangan tinggal, selawat Nabi jangan tinggal, istighfar jangan tinggal tiap-tiap hari. Saya pesan ke saya, kadang saya pun tak baca Quran juga, kadang saya pun tak selawat juga, kadang tak istighfar juga. Kita ingat sama-sama, kita remindkan sama-sama. Apatah lagi malam ni malam Jumaat. Ingat tiap-tiap malam Jumaat kita kena ingat. Salah satu pesanan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala tentang malam Jumaat, iaitu Imam Syafi'i kata malam Jumaat adalah malam mustajab doa. Itu pandangan Imam Syafi'i. Walaupun pandangan Imam Syafi'i kita ikutlah, sebab dia Imam Syafi'i, imam yang hebat. Kan, jangan berani-berani pula, sebab akhir zaman ni ada orang berani petikai Imam Syafi'i. Kan, dia kata Imam Syafi'i kutip hadis mana entah pasal, baca doa kunut tak betul, kata dia. Kita pula handal daripada Imam Syafi'i pasal apa? Imam Syafi'i 9 tahun dah hafal Quran, 12 tahun jadi mufti. Kita 12 tahun plastik burung. Kan, Quran haram tak hafal pun lagi masa zaman kita dulu kan. Mana ada orang hafal Quran sangat. Imam Syafi'i dia belajar dengan Imam Malik di Madinah Al-Munawwarah, kitab Al-Muwatta yang tebal 2 kali ganda kitab kita ni. Dia hafal dulu kulit ke kulit dan isi dia sekali. Kita hafal kulit depan kulit belakang. Kan, Imam Syafi'i hafal semua isi tu baru dia pergi mengaji. Tu yang dia duduk goyang kaki kat belakang. Imam Malik tengok ni budak ni pasal apa ni? Kau nak mengaji ke kau nak main-main datang kuliah aku kan? Imam Malik mata tajam macam ustaz lah. Mata tengok siapa yang mengaji, siapa yang main-main kan. Ustaz boleh nampak semua kan. Jadi Imam Malik tengok dia ni siapa ni datang kuliah aku main-main goyang kaki macam tu. Kan dia budak lagi masa tu, baru 12-13 tahun kan. Pasal apa dia pergi Madinah tu? Pasal guru-guru Imam Syafi'i di kota Mekah semua dah surrender dah, angkat bendera putih, tak larat nak mengajar Imam Syafi'i dah. Tok guru dia kata, wahai Syafi'i, kami ni kira dah surrender. Sekarang ni kami bagi cadangan, kau pergi Madinah, sana ada tok guru besar nama dia Imam Malik, mengaji dengan dia. Dengan kami tak payahlah. Pasal apa guru-guru Mekah dia surrender? Pasal guru-guru dia kata, kami dah tak boleh nak mengajar kamu. Pasal bila kami tanya engkau, wahai Syafi'i, engkau boleh jawab. Bila engkau tanya kami, kami tak boleh jawab. Jam. Macam ibu-ibu tanya saya tak boleh jawab. Memang jam. Kan? Saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu boleh jawab. Okey lagi. Ibu-ibu tanya saya tak boleh jawab. Habis. Guru Imam Syafi'i di Mekah jam tak boleh jawab. Dia kata kau pergi Madinah ajalah senang. Tu sebelum pergi tu dia dengar-dengar kata kitab Muwatta, dia hafal dulu. Dia hafal berapa hari? Ada ulama sebut 3 hari je. 3 hari je ibu-ibu sekalian. Beratus muka surat tu, 3 hari Imam Syafi'i dah hafal siap. Pasal ni kepala otak dia genius. Otak dia bersih, segar elok, cantik, cuci elok, tak ada karat.
Sebab itu ada juga ceritanya bila dia baca kitab macam ni kan, ada 2 muka surat macam ni, Imam Syafi'i akan tutup dulu sebelah, dia fokus sebelah, lepas tu dah habis sebelah baru dia fokus yang sebelah lagi. Pasal apa tak buka dua-dua? Imam Syafi'i kata nanti terus dua-dua masuk laju. Dia tak nak, dia nak slow, sebelah-sebelah dulu. Dari rumah dia pergi Masjid Nabawi, Masjid Nabawi balik rumah jalan kaki ke naik kedai ke apa, dia akan berjalan sambil tutup lubang telinga. Tutup, cocok lubang telinga dengan anak jari ni, pergi masjid, lepas tu balik kan cocok balik. Orang tanya pasal apa Imam Syafi'i cocok telinga sambil berjalan. Dia kata nanti kalau telinga aku terbuka, aku akan dengar semua perbualan kiri kanan makcik bawang semua ni, semua akan masuk ke kepala aku terus. Makcik bawang tu saya tambah lah, dalam kitab tak ada kan. Maknanya ingatan dia tu, dia dengar terus menangkap, kita dengar terus lupa. Lagi hebat kita kan, anak-anak murid Imam Syafi'i kita ni. Jadi sebab itu nak sebutnya ibu-ibu sekalian, tugas kita baca Quran, banyakkan selawat. Tambah hari ni malam Jumaat apa kan, banyakkan selawat. Selawat ni macam-macam jenis ibu-ibu sekalian, ikut kita lah selawat yang mana pun tak apa. Kemudian istighfar, minta keampunan Allah tu jangan kita tinggalkan. Minta ampun banyak-banyak sebab dosa kita banyak. Oh, dosa kita banyak. Jadi sebab itu benda-benda macam ni kita kena buat preparation, dan inilah sebenarnya bekalan untuk kita bawa masa nak mati besok. Yang Saidina Ali sebut di awal tadi, paling susah bila mati tak bawa bekalan. Ini kita sedang prepare supaya dalam alam sana besok kita tak jadi susah, tak jadi susah. Kan, sebab itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, muslimin muslimat sekalian, sebab itu disebut tadi kita akan masuk dalam kubur dan kita akan dihancurkan dalam tanah, kita akan dimusnahkan dan akhirnya menjadi debu. Cuma roh kita akan dihidupkan semula, dan itulah yang sangat kita risaukan. Baik, saya nak habiskan satu je lagi perenggan yang terakhir itu. Sebagaimana diriwayat oleh Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bahawa didatangkan kepadanya sebuah bejana bekas air untuk diminum. Maka ia mengambil bejana itu dengan tangannya dan melihat ke dalamnya, lalu ia berkata, Allah yang lebih tahu berapa banyak antara kalian yang matanya bercelak dan pipinya dipoles. Dipoles tu apa? Polish. Make up. Lebih kurang gitu aku nak. Ini pun saya pening tak mikir ni. Apa kena mengena bekas air tu dengan syarahan Saidina Ali tu. Dia ambil air nak minum, lepas tu dia tengok dalam air tu, lepas tu dia kata Allah lebih tahu berapa ramai yang suka bercelak dan mana yang berhias-hias diri lah. Maknanya kita ambil kesimpulan dia macam ni. Saidina Ali nak beritahu tak ramai orang yang bersungguh untuk prepare terhadap kematian dia. Tak ramai yang bersiap siaga untuk hari mati. Dan yang paling kita takut sebenarnya mati yang tak ada signal. Sebab itu Nabi ajar kita doa, ya Allah janganlah kau mati aku dalam keadaan mati yang mengejut. Mati yang mengejut, aksiden, itu tak ada signal. 3 sekawan yang mati dalam kereta itu hari, tidur kan, mati, tak ada signal. Kena petir, tak ada signal. Mati lemas, tak ada signal. Dia yang ada signal ni mati sakit je. Lain daripada itu semua tak ada signal kan. Mati terbakar tak ada signal. Na'udzubillah. Jadi Saidina Ali nak beritahu tak ramai orang yang betul-betul buat preparation itu.
Jadi sebab itu kita mengaji pagi ni, at least paling tidak sedikit sebanyak mudah-mudahan ada preparation itu, ada kesungguhan kita nak bersiap siaga. Dan sekali lagi saya ucap tahniah pada ibu-ibu semua yang rajin mengaji, yang rajin kuliah, yang rajin cari ilmu, kan, daripada petang pindah ke pagi, pagi pula nak pindah ke petang, tak tahu pula bila pula. Tak apalah, sementara COVID, SOP apa semua ni, kita hadap je lah apa yang boleh dulu. Memanglah, kan, sebab saya tengok macam kuliah maghrib, SOP dia lagi ketat, kan. Isyak je berhenti. Itu yang kadang-kadang, ialah macam kami seustaz ni, dia tak puas. Start dah kadang-kadang dah lambat. Macam semalam saya start dah 7.45 semalam, 7.40 kot. Walaupun maghrib awal kan 7.10, imam wirid panjang pula. Naik semangat tu imam, lama pula wirid. Saya kata bila lah aku nak mula kuliah ni, kan. Jadi tak puas, kan, ibu-ibu sekalian. Baru pup dah bunyi ding-dong kat belakang tu, jam tu, kan. Tengok pula besar pula peringatan kat atas meja kuliah tu. Isyak kena berhenti, sudahlah, kan. Jadi tak puas lah. Jadi tak apalah, itu SOP. Dan saya tengok sebahagian dah ada dah masjid yang minta pada kami ustaz, data peribadi, tauliah, gambar tauliah, kad tauliah, kan. SOP Jais minta, tak apa, kita bagi ya. Kita ada semua benda tu, kita bagi je. Tauliah pun insya-Allah hidup lagi, 2022 baru mati. Tauliah lah, ustaz insya-Allah panjang umur lagi. Tauliah tu mati jangan diamin-aminkan pula. Jadi ibu sekalian, sebagai kesimpulan akhir untuk pagi ni, perenggan yang berikut tu, dan dikisahkan bahawa ada dua orang berselisih. Yang tu kita akan baca bulan depan pagi jugalah. Pagi ni. Okay. Kalau pagi tengok keadaan, insya-Allah. Baik, kita akan jumpa Khamis yang pertama juga, insya-Allah, pada bulan depan. Pagi atau petang tu nanti kita maklum kemudian lah, insya-Allah. Dan kesimpulan terakhir ibu sekalian untuk pagi ni, yang pertama sekali, jangan tinggalkan majlis ilmu, insya-Allah. Teruskan mengaji, teruskan berkuliah, walau apa keadaan sekalipun. Mudah-mudahan dengan ilmu yang ada sedikit sebanyak, Allah akan merahmati dan memberkati kita, insya-Allah. Dan yang kedua, ingat kita semua akan mati satu hari nanti, dan inilah masa yang terbaik untuk kita buat apa juga persiapan dalam bentuk amal ibadah, dalam bentuk jariah dan sebagainya. Dan jangan tinggal baca Quran, jangan tinggal selawat, jangan tinggal istighfar. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah lenyapkan COVID-19 di atas muka bumi ini, insya-Allah. Dan mohon ibu-ibu juga doakan saya terus sihat, supaya saya berpijak di bumi yang nyata. Asyik terapung aja ni. Jadi tak tahulah punca apa, kan, macam-macam tu. Baik, terima kasih sekali lagi. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa bulan depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum saya tangguh, satu saja pengumuman. Pagi ni saya ada bawa dalam beg ni, beg hijau ni, kain batik Terengganu. Harganya RM20 selai, tapi dia belum berjahit lah. Jadi kalau ada ibu-ibu yang berminat, boleh ambil dan bayar lah. Jangan ambil balik begitu je. Nanti kena kejar kan, masalah pula. Jadi yang ni orang rumah saya punya, kita ambil daripada, memang kilang daripada Terengganu lah, daripada adik ipar saya yang tinggal di Besut. Jadi ada entah berapa line entah, saya pun tak tahu, 20 line ke macam tu kot. Jadi siapa nak kan boleh tengok, kalau berkenan boleh ambil lah dan bayar RM20 insya-Allah. Jadi itu saja, terima kasih. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika
nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.